Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, antara episod yang panas kita dengar sebelum ini adalah berkaitan dengan skandal rasuah Sabah. Tapi saudara-saudara, ada satu lagi. Berkaitan dengan skandal rasuah Sabah yang kita dengar sebelum ini melibatkan beberapa adun. Bahkan sebelum ini, nama-nama besar di dalam kepimpinan Kerajaan Negeri JRS disebut di dalam isu ini. Tapi pada akhirnya, satu lagi dapatan yang mengejutkan. Lagi kejutan Sabah. Skandal pelombongan selubungi star pemimpin tertinggi PBS. Dua parti ini, Star dan PBS. Jadikah, adakah kedua-dua parti ini mungkin akan bertindak keluar daripada JRS, mungkin bertindak untuk kepimpinan JRS membubarkan keahlian ataupun kerjasama bersama dengan Star dan juga PBS kerana isu ini. Oke, sebelum kita teruskan kepada isu yang panas ini, saya kongsikan kepada anda produk molekul imun, molekul bijak. Produk ini sangat baik, sangat bagus kepada anda di luar sana yang mungkin sedang mengalami penyakit kencing manis, gout, darah tinggi, kolesterol, penyakit melibatkan perut, penyakit melibatkan jantung, dan apa juga jenis penyakit. Sekiranya anda mahu gaya hidup yang lebih sehat, mahu mengubah gaya hidup anda boleh mencoba produk ini. Produk ini adalah molekul imun, molekul bijak, mendidik sistem imun badan kita menjadi bijaksana, menjadikan sistem imun badan kita kuat sehingga 437% dengan kekuatan ini mampu melawan berbagai jenis penyakit. Sekiranya anda berminat, anda boleh hubungi nombor yang tertera. Tuan-tuan, kita kembali kepada isu sebentar tadi. Kurang dari 48 jam sebelum seorang pemberi maklumat dan dua adun ditetapkan untuk didakwa kerana rasuah di Sabah, Malaysia kini mendapat nama 6 lagi ahli politik yang dikatakan terlibat dalam skandal perlombongan. Mereka yang terlibat termasuk pemimpin tertinggi STA, Parti Solidariti Tanah Air, dan Parti Bersatu Sabah, PBS, yang kedua-duanya merupakan komponen utama Kerajaan Negeri JRS. Antaranya ialah Presiden STA Jeffrey Kitingan, dua timbalannya Elron Alfred Angin serta Robert Tauik, pemangku Presiden PBS Dr. Joakim Gunsalam, pendahulunya Dr. Maximus Ongkili, dan timbalan Presiden Parti Jahid Jahib. Satu sumber telah memberikan Malaysia kini tangkapan skrin yang didakwa diambil daripada rakaman video melibatkan pemimpin terbabit. Malaysia kini turut ditunjukkan petikan ringkas rakaman itu, tetapi tidak diberi kebenaran untuk mengeluarkannya semula. Jumlah keseluruhan yang terlibat untuk 6 individu terbabit ialah hampir RM4 juta, RM3.96 juta, tepatnya dakwa sumber itu yang bercakap dengan syarat tidak mahu namanya disiarkan. Sebagai tambahan bukti video, sumber terbabit mendakwa bahawa mesej WhatsApp dan dokumen lain wujud untuk menyokong transaksi tersebut. Satu tangkapan skrin dikaitkan dengan dakwaan terhadap Maximus masih menjadi Presiden PBS pada masa rakaman pada Januari 2024, menampilkan individu ketiga yang tidak dikenali, yang menurut sumber itu dikaitkan dengan ahli politik terbabit. Sari kata dalam tangkapan skrin merujuk kepada perbualan didakwa 600,000 bertukar tangan. Bagi Jeffrey yang juga timbalan Ketua Menteri Sabah serta Menteri Pertanian dan Perikanan Negeri, sumber itu mendakwa dia menerima RM1.78 juta yang merupakan jumlah tertinggi. Joakim seperti Jeffrey memegang jawatan timbalan Ketua Menteri 2, juga Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri. Menurut sumber itu dia didakwa menerima 600,000 juga. Jadi saudara-saudara yang saya amat hormati, dengan beberapa nama-nama besar di dalam JRS ini, adakah ini menjadi penyebab kepada kekalahan JRS dan penyebab kepada nama-nama besar ini mungkin boleh dipecat
boleh dikenakan tindakan undang-undang sehingga ditangkap? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Rakyat Sabah, rakyat Malaysia mahu mengetahui apa sebenarnya yang berlaku. Akhirnya, kebenarannya kita nantikan saja. Kita nantikan saja apa yang akan berlaku selepas ini. Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan, sebelum ini kita sudah dengar cerita tentang rasuah, cerita tentang skandal berlaku di negeri ini, berlaku di negeri itu. Jadi banyaklah episod tentang rasuah. Kita juga pernah mendengar serbuan, sindiket, dan macam-macam lagi lah. Jadi berkaitan dengan rasuah ini, yang memang adalah salah satu perkara yang perlu dibersihkan di negara kita. Tapi tuan-tuan, satu lagi berita tergempar. Kali ini pula pengakuan daripada bekas pengarah JANS. RM 20 juta di pantry pejabat. Hanya RM 3 juta milik saya. Seorang bekas pengarah Jabatan Air Negeri Sabah memberitahu Mahkamah Session Kota Kinabalu bahawa sejumlah besar wang tunai yang ditemui di pejabatnya semasa serbuan SPRM pada tahun 2016 adalah milik orang lain. Oke, baik, sebelum kita teruskan kepada isu kita hari ini, saya kongsikan kepada Anda produk molekul imun, molekul bijak ini. Produk ini sangat baik, sangat bagus kepada Anda yang mungkin sedang ada alami penyakit ini. Contohnya kencing manis, darah tinggi, kolesterol, penyakit melibatkan jantung, penyakit melibatkan perut, dan gout. Banyaklah penyakit yang kita biasa dengar. Dengan pengambilan produk ini, mampu meningkatkan kekuatan imun badan, mampu mendidik imun badan kita menjadi bijaksana untuk melawan berbagai jenis penyakit. Jadi kepada Anda di luar sana, jangan tangguh-tangguh lagi. Sekiranya Anda berminat, Anda boleh hubungi saya di nomor yang tertera. Saudara-saudara, seorang bekas pengarah Jabatan Air Negeri Sabah, Eji Tahir Talib, ketika memberi keterangan berkata, wang tersebut sudah berada di pejabat itu ketika dia mula berkhidmat di jabatan tersebut dan mengatakan hanya sebahagian kecil sahaja wang tersebut merupakan miliknya. Kebanyakan wang tunai di pantry itu bukan milik saya. Ia memang sudah ada ketika saya mula ambil alih pejabat itu. Namun dari semasa ke semasa, saya ada menyimpan sedikit wang sendiri di situ kerana abang saya adalah bendahari UMNO. Kadang-kadang datang untuk meminta sumbangan politik. Saya anggarkan kira-kira RM 20 juta sudah pun ada di situ. Dan lebih kurang RM 3 juta adalah milik saya, katanya. Tahir memberikan keterangan di pejabat di hadapan Hakim Abu Bakar Manat ketika perbicaraan pembelaan dirinya bersambung hari ini bertarik 26 Jun. Mengenai papan tanda bertulis Go Away yang terdapat pada pintu di sebelah tingkap di belakang meja pejabatnya, Tahir berkata ia sudah ada ketika dia mula bertugas di situ. Semasa pemeriksaan balas oleh Timbalan Pendakwa Raya Mahadi Abdul Jumaat, Tahir tetap menegaskan bahawa sebahagian besar wang tunai yang ditemui di pejabatnya adalah milik orang lain. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, saya rasa penemuan terbesar RM 20 juta di pantry pejabat, hanya RM 3 juta milik saya, pengakuan daripada bekas pengarah Jabatan Air Negeri Sabah. Kalau cakap Jabatan Air Negeri Sabah, antara salah satu perkara yang sensitif di kalangan rakyat Sabah. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, apa komen Anda?